Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati Urus Setia Persada dan para pelajar sekalian. Pada hari ini saya Muhammad Habib bin Saidan dari bahagian sejarah PIQSM akan membentangkan tajuk penyelidikan saya iaitu kolera di Kedah 1907-1940, perkembangan tindakan dan keberkesanan. Sebelum itu saya memperkenalkan penyelidik saya iaitu Dr. Muhammad Firdaus Abdullah dari Pusat Kajian Sejarah Politik dan Haiwan Antarabangsa FSSK UKM. Kita pergi kepada abstrak. Nilai penyelidikan ini ingin melihat sejauh manakah negeri Kedah wabak kolera di negeri Kedah mempengaruhi tindakan kerajaan Kedah dalam berhadapan dengan wabak yang dinyatakan di 1907 hingga 1940. Yang mana dalam tempoh ini langkah-langkah pencegahan lebih diutamakan berbanding mengubati dalam berhadapan dengan wabak kolera ini, seperti kuarantin, kawal pergerakan, pengenalan air bersih dan sebagainya. Penyelidikan ini merupakan penyelidikan sejarah yang menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Fail-fail seperti laporan tahunan, setiausaha kerajaan negeri dan akhbar merupakan sumber pertama yang menjadi bahan utama kajian ini. Yang mana hasil kajian ini mendapati negeri Kedah berjaya mengawal pentadbiran Kedah berjaya mengawal penularan wabak kolera, bahkan keberkesanannya dapat dilihat selepas epidemik 1914 hingga 1940. Yang mana penyelidikan ini memiliki kepentingan tersendiri dalam memaparkan pengalaman sejarah berhadapan dengan wabak seperti kolera, yang mana ia boleh digunakan sebagai pemantapan polisi kesihatan dan keselamatan negara yang menunjukkan bahawa sejarah ini merupakan satu yang bersifat dinamika. Kita pergi kepada pengenalan. Wabak kolera merupakan wabak lazim yang ditemui dalam sejarah peradaban manusia yang menyebabkan banyak penyelidikan terhadap kolera ini, yang mana dalam konteks Malaysia juga tertumpu mengikut negeri seperti Perak dan juga Sarawak. Negeri Kedah telah dilanda wabak kolera dengan munculnya epidemik pada awal kurun ke-20 dan langkah-langkah tertentu diambil serta memberi kesan kepada sosioekonomi negeri, iaitu langkah-langkah tersebut. Maka pendidikan ini akan mengkaji tentang penularan epidemik kolera 1907 hingga 1914, langkah-langkah serta kesan terhadap sosioekonomi dan keberkesanan langkah-langkah ini yang berlangsung hingga 1940. Kajian literatur antaranya Muhammad Firdaus Abdullah dan Al-Baqiyah Muhammad Noor, The 20th Century Domestic Water Supply in Alostar Kedah, Sangka Ari Krishnan, Sejarah Perubatan dan Kesihatan di Kedah 1882 hingga 1909, dan beberapa lagi kajian-kajian yang lain. Metodologi kajian iaitu bertemakan sejarah berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Proses tertentu dilakukan dalam penyelidikan seperti analisis dan bahan diperoleh daripada arsip negara, perpustakaan IPTA dan secara dalam talian. Baiklah, kita pergi kepada dapatan iaitu latar belakang wabak kolera, penularan di tanah Melayu dan luar. Secara umumnya wabak kolera ini berpunca daripada mikroorganisma iaitu bakteria Vibrio cholerae yang menyebabkan pesakit mendapat gejala seperti cerit-birit, muntah, mual dan dehidrasi yang membawa kepada kematian. Yang mana ia berpunca daripada penggunaan air tercemar, kurangnya amalan kebersihan dan sanitasi. Kawasan sesak dan bencana juga membantu kepada penularan wabak ini, mana ia tersebar melalui air dan makanan yang dicemari oleh penajis pesakit kolera. Yang mana catatan terawalnya ada catatan Sanskrit pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Dan Cina dan juga catatan Cina dan catatan Arab atau dunia Islam juga menyebut tentang wabak ini. Yang mana McPherson telah mengatakan bahawa ia merupakan penyakit yang sering muncul berdasarkan catatan-catatan yang ada. Dan dalam dunia moden pula muncul pada awal kurun ke-19 hingga awal kurun ke-20, 6 pandemik kolera yang bermula di India pada tahun 1817. Di tanah Melayu pula pada kurun ke-16 berpunca pada Perigi Raja yang menyebabkan kematian yang tinggi dalam kalangan orang tempatan dan juga orang Portugis. Pada awal kurun ke-19, selari dengan pandemik pertama, muncul kolera di negeri-negeri sebelah dan juga negeri-negeri Melayu yang lain juga turut menerima wabak ini pada separuh kedua kurun ke-19. Tapi pada penularan kolera di Kedah dan langkah perbasmian, kolera di Kedah ini telah dikesan sejak akhir kurun ke-19 lagi. Dan ia menjadi epidemik semasa 1907 hingga 1914, iaitu epidemik pertama 1907, epidemik kedua 1908, epidemik ketiga 1911 dan epidemik keempat pada penghujung 1913 hingga 1914. Yang mana dalam 8 tahun terakhir sejak 1914, ia menyebabkan 5,000 kematian atau 15% daripada kes kematian. Yang mana faktor-faktor utama kemunculan kolera ialah penggunaan air yang tercemar iaitu sungai dan tebusan serta cuaca iaitu musim kemarau.
Antara langkah-langkah yang diambil untuk membendung wabak ini adalah pengenalan undang-undang. Contohnya pada tahun 1911, Undang-Undang Penyakit Berjangkit telah diperkenalkan, yang mana masa epidemik keempat pada 1914, undang-undang tersebut telah diguna pakai, iaitu panduan dan nasihat kolera yang telah dikeluarkan, iaitu seperti semasa epidemik kedua dan keempat, yang mana salinannya telah diedarkan untuk panduan dalam dan di luar negeri. Seterusnya adalah penggunaan air penambahbaikan sistem bekalan air dan juga kebersihan, iaitu meliputi larangan penggunaan air sungai dan perigi, menyahkuman air di masjid, juga membawa bekalan air bersih dari luar dan juga menggunakan air tangki untuk kegunaan harian. Juga penambahbaikan sistem bekalan air bersih, iaitu pembinaan air loji Bukit Wang dan pemasangan paip di Alostar dan Jitra untuk bekalkan air bersih. Lembaga kebersihan juga diwujudkan untuk mengawal melakukan kawalan ke atas premis-premis yang tidak bersih. Bahkan proses nyahkuman juga dilaksanakan untuk membersihkan kawasan perumahan dengan pengawasan pegawai kesihatan dan juga lembaga kebersihan. Perintah kuarantin dan sekatan pergerakan. Pengawal kuarantin juga telah ditempatkan semasa epidemik pertama. Selain itu juga sekatan pergerakan, iaitu dalam negeri, kawasan-kawasan dilanda kolera telah disekat pergerakan keluarnya, seperti contohnya Kuala Salak dan Kuala Kedah, kapal-kapalnya dilarang memasuki Langkawi. Itu juga individu pergerakan dari mukim ke mukim juga dihadkan. Premis sosial juga ditutup, seperti pertunjukan wayang Cina, kedai todi dan juga perjudian. Selain daripada pencegahan, rawatan juga telah diberikan untuk pesakit kolera, seperti pada peringkat awalnya di hospital dan juga di rumah. Contohnya hospital umum, iaitu wad lokap dan sel orang gila telah menjadi kawasan rawatan kolera. Hospital Alostar juga turut merawat pesakit kolera, bahkan hospital di estate juga digunakan. Semasa epidemik keempat pada 1914, kem kuarantin juga telah digunakan untuk merawat pesakit kolera. Okey, kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu langkah membasmi kolera, kesan ke atas sosioekonomi dan keberkesanan. Antara kesan langkah-langkah yang dilaksanakan ini ke atas aspek sosioekonomi seperti penambahbaikan sistem bekalan air, yang mana disebabkan kolera ini, penduduk di negeri Kedah telah mula menerima bekalan air bersih, yang mana tumpuan juga telah diberi di kedua-dua kawasan luar dan bandar, luar bandar juga bandar. Contohnya kawasan luar bandar di Yan dan juga di Gurun telah menerima selepas epidemik tamat, dan juga kawasan di bandar, iaitu pembinaan loji air baru pada 1930 dengan kapasiti 3 juta galon air, dan juga terdapat beberapa perancangan pelaksanaan yang lain bagi memantapkan lagi sistem bekalan air bersih. Seterusnya adalah taraf kesihatan berdasarkan kes kolera melalui lembaga kebersihan, yang mana semasa kolera ini muncul, respon terhadapnya adalah munculnya lembaga kebersihan. Contohnya di Alostar yang memainkan peranan seperti menjaga kebersihan dan kesihatan penduduk, mengawal sebarang penyakit berjangkit dan memeriksa serta mendakwa individu berkaitan kesihatan dan kebersihan awam. Yang mana ianya jumlah lembaga kebersihan ini telah meningkat setiap tahun, khususnya selepas epidemik 1914 tamat. Yang mana 1940, 29 kawasan yang lain juga telah dirangkumkan di dalam lembaga kebersihan seperti Citra Kuliah, Padang Terap, Kot Diang, Merbuk Changlun dan Baling. Yang mana ia seiring dengan kesihatan penduduk berkaitan dengan jangkitan kolera, yang mana tiada lagi epidemik terbaru. Bahkan jika ada kes-kes kolera, ialah hanya yang kes-kes yang berskala kecil sahaja. Okay, kita pergi kepada keberkesanan tindakan yang dilakukan berikut jadual jangkitan kolera 1915 hingga 1940, yang mana menunjukkan bahawa tidak ada lagi epidemik terbaru yang muncul di Kedah. Yang mana bahkan kita dapat lihat kes-kes yang muncul, contohnya pada 15 tahun pertama pun, 15 tahun pertama selepas epidemik tamat, hanya 16 kes jangkitan pertempatan. Walaupun terdapat kes meningkat di tahun 30-an, tapi ia menunjukkan bahawa kes itu adalah sikit sahaja. Tidak um, dia tidak menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding dengan epidemik pertama 1907 hingga 1914, yang mana dapat dirumuskan di sini bahawa kolera telah berjaya dikawal oleh Pentadbiran Kedah berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan. Bahkan langkah-langkah tersebutlah menjadi bukti bahawa
menjadi satu uh, menjadi satu penghalang kepada kemunculan epidemik terbaru dan kolera berjaya dikawal di negeri Kedah. Okay, secara rumus atau kesimpulannya, dapat lihat bahawa sememangnya Kedah dilanda oleh epidemik kolera pada 1907 hingga 1914, yang mana langkah-langkah tertentu telah pun diambil. Dan melalui langkah-langkah inilah munculnya kesan-kesan ke atas sosioekonomi selepas 1914 hingga 1940, yang mana ia menunjukkan keberkesanannya bahawa tidak ada lagi epidemik terbaru kolera, bahkan kes-kes yang muncul hanyalah bersifat terpencil semata-mata. Baiklah, itu sahaja untuk pembentangan pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Berikut adalah nota atau maklumat penulis. Sekian, terima kasih.